النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله أصحابه أزواجه ذريته وأهل بيته وإلى آباء الله الصالحين العلماء العاملين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا المؤمنين بأولي الله لهم الفاتحة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ومشايخنا. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس جعل لكل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وشفاعنا ذخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من صار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Suci dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma rabbana yassir ala ta'assir ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, sempurnakanlah tiap segala urusan kami dengan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Berilah kejayaan dalam setiap tujuan yang kami lakukan. Wa ajarna min khizyid dunya wa min adzabil akhirah. Selamatlah kami dari kehinaan hidup di dunia ini dan selamatlah kami dari kehinaan hidup di akhirat nanti. Allahumma innana dha'ifun faqawwina ya Allah. Kami dari kalangan hamba-Mu yang lemah, maka perkuatkanlah kami. Wa innana maridun fashfina. Kami dari kalangan hamba-Mu yang berpenyakit, sembuhkanlah sakit penyakit zahir dan batin kami. Wa innana muhtajun faqdi hajatana wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, sesungguhnya kami dari kalangan hamba-Mu yang berhajat. Tunaikanlah segala hajat dan keperluan kami ya Allah. Dikaulah Allah yang menyempurnakan hajat bagi manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Pagi ini kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk menggunakan subsidi kehidupan dalam mentaatinya, yaitu dengan kita hadir majlis ilmu. Walaupun kita dirundung dengan beberapa episod yang menyedihkan, dengan pemergian orang-orang yang kita sayang dari kalangan tuan-tuan guru, para alim ulama. Lepas daripada Teguh Ni Aziz meninggal dunia, disusuli pula dengan Tuan Guru Haji Zakaria Meloh. Kemudian disusuli pula dengan Syekh Kishklan, juga beberapa orang ulama lain. Hal ini menjelaskan bahawa hidup kita ni pinjam-pinjaman sahaja. Allah bagi badan, pinjam. Bagi nyawa, pinjam. Bagi nafsu, pinjam. Bagi akal, pinjam. Cukup masa, kembali pada Allah. Tapi bagaimana kita mengendalikan barang pinjaman Allah? Kendalilah dengan ilmu, dengan iman dan amalan. Mudah-mudahan kita kembali pada Allah
dalam keadaan penuh kesejahteraan. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung pelajaran kita melalui kitab Mata' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain pada muka surat 51 di bawah tajuk Najis dan cara menghilangkannya. Najis dan cara menghilangkannya. Sebelum kita pergi pada tata cara menghilangkan najis, kita perlu jelas definisi yang berkait dengan najis. Najis ialah segala jenis yang cair yang keluar dari kubur dan dubur, melainkan air mani anak Adam dan mani semua binatang, kecuali air mani anjing, babi dan anak-anak keduanya, anak-anak anjing dan babi, dan kacukan anjing babi dengan binatang yang suci. Babi campur biri-biri keluar anak tu najis. Orang buat apa? Teknologi sekarang ni, babi manggalista, babi kacukan dengan biri-biri, dia boleh ambil manfaat semua termasuk bulu. Itu babi dalam kategori najis, haram untuk dimakan. Dan semua komponen babi kacukan berkenaan adalah najis, sebab dia campur sekali. Biri-biri itu halal, tapi campur dengan babi keluarnya babi manggalista. Jadi jelas dari keterangan ini, sesuatu yang keluar selain dari kubur dan dubur adalah suci, kecuali muntah. Muntah pun najis. Itu maksud dia. Keluar daripada kubur najis, keluar daripada dubur najis. Tak kira keluar soya bean ke, najis. Lemon tea, tak kencing keluar lemon tea. Lemon tea betul-betul boleh tadah minum, tak boleh, najis. Kita rasa senak-senak perut, berak-berak, keluar kuih bulat, najis. Kat raya Cina ni, atau berak keluar limau Cina, Mandarin. Bagus pula tu Mandarin tu. Boleh makan, tak boleh, najis. Walaupun tak berlumuran dengan najis. Keluar sebiji macam tu, macam buah gugur daripada pokok dia, tetap dikira najis. Okey. Sesuatu yang keluar selain dari kubur dan dubur adalah suci. Okey. Yang keluar daripada mana? Keluar daripada telinga, suci. Keluar daripada telinga, suci. Okey. Keluar daripada hidung, kira suci. Itu masuk selain daripada kubur dan dubur. Peluh yang keluar daripada liang-liang roma, suci. Atau baju tak dikira najis. Peluh tu sebab kita tak selesa je. Ada kotoran sikit, kita tak selesa je. Kadang peluh tu berbau je. Walaupun kita tak selesa, walaupun berbau, ia tidak dikira sebagai najis. Kecuali muntah. Muntah najis. Ulat atau cacing dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubur dan dubur, seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh, ia adalah mutanajis. Keluar apa? Keluar ulat. Berak-berak keluar ulat. Ulat tu mutanajis, sebab dia keluar sekali dengan najis. Okey. Ataupun cacing. Cacing tu mutanajis, bukan najis, mutanajis. Mutanajis ni benda tu bercampur dengan najis atau berlumur dengan najis. Atau sesuatu yang keras yang keluar dari kubur atau dubur, seperti biji-bijian. Keluar biji petik, biji rambutan, ketelan, biji durian. Bila kita berak keluar biji tu, biji tu mutanajis. Biji tu tak najis, tapi mutanajis. Maksud mutanajis, sesuatu yang dikira berlumur atau bercampur dengan najis. Kalau ia keras, biji-bijian tu boleh tanam tumbuh. Okey, kita basuh-basuh dia. Kalau dia mutanajis, kita basuh-basuh dia, tanam tumbuh. Maka hasil daripada pokok berkenaan boleh dimakan. Okey.
itu mutanajis, suci jika dibasuh. Okey, contohnya kita makan doyan, telan biji doyan, lepas tu berak keluar biji doyan. Lepas tu ambil biji doyan basuh-basuh, rebus. Boleh makan biji doyan? Boleh. Tapi gamak tak gamak. Berapa kali nak makan makan berak benda sama je. Nak ceritanya dari sudut hukum. Okey, yang kedua, air yang keluar dari mulut orang tidur. Air apa tu? Air basi yang berasal dari perut. Diketahui dengan berbau busuk serta kuning warnanya, maka ia adalah najis. Air basi najis. Ada orang dulu dia tulis dalam harian Metro, dia kata petua untuk awet muda ialah telan air basi. Merepek. Telan apa? Benda najis. Tak boleh telan benda najis. Yang kita nak telan, nak makan ni sesuatu yang tidak bernajis. Nak awet muda telan air basi. Kau awet muda tu, awet tua. Boleh. Kalau terbukti telan air basi jadi awet muda sekalipun, tetap haram. Sebab kita menelan najis. Yang ketiga, darah, nanah, dano. Dano ni macam air bisa yang putih. Dan air kuman yang berubah baunya, itu dikira najis. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan. Susu harimau. Orang sekarang ni nak power. Ni susu harimau kata. Boleh minum? Tak boleh minum? Tak boleh kena najis. Sebab harimau binatang yang haram dimakan. Kerana dia bertaring, kerana dia menerkam, kerana dia ni haiwan karnivor, haiwan yang menjadi pemangsa kepada binatang lain. Arak dan tuak, nabis. Arak dan tuak. Nabis, tuak sini anggur yang diperah. Anggur yang diperah ikut masa tertentu, tempoh tertentu. Nabis. Ataupun tamar yang diperah. Nabis. Dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cair juga dikira najis jika beku seperti buah kecubung. Dan seumpamanya tidaklah najis. Buah kecubung, macam mana buah kecubung tak tahu. Buah kecubung kalau kita simpan dia tak najis. Yang keenam, sejenis bangkai, segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia. Segala jenis bangkai najis. Binatang mati, golek, najis. Okey, melainkan bangkai manusia. Bangkai manusia tidak najis. Ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, melainkan ikan. Ikan tak najis. Yang bersitu tu melainkan ikan dan belalang. Itu melainkan juga tu. Kalau jenis bangkai itu najis. Manusia tak najis, ikan tak najis, dan belalang tak najis. Lepas tu orang beli ikan mati. Ada juga orang jual ikan itu nak jaga kesegaran ikan. Tapi walaupun kita beli ikan mati, tidak mengapa sebab ia tidak dianggap najis. Yang ketujuh, anjing dan keturunannya. Anjing, pak saudara anjing, suku anjing, anak saudara anjing, mak saudara anjing, datuk anjing, nenek anjing, adik-beradik anjing. Itu anjing dan keturunannya itu semua najis. Okey. Babi dan keturunannya. Mak babi, bapak babi, pak saudara babi, sepupu babi, tiga pupu babi, itu najis. Tak kira lah babi kerajaan ataupun babi swasta, semua dikira najis. Yang kesembilan, hasil kacukan anjing. Pada binatang kacukan anjing atau binatang kacukan babi dengan beza suci dikira najis. Ibu babi, bapa lembu. Bersenyawa dua spesies binatang ni, keluar usa. Keluar usa. Sebab faktor genetik. Kerana dia tumpang kandang usa. Ataupun kerana faktor yang lain. Ambil usaha tu kan haram juga. Sebab dia keluar daripada kacukan salah satu anjing ataupun balik bayam.
Balik bayar tu babi, bukan balik bayar babai. Kan? 89, semua ain najis adalah tidak dimaafkan. Semua jenis najis ni 1 sampai 9 tu ain. Ain ni maknanya yang asal bernajis. Benda tu najis. Okey, tidak dimaafkan kecuali sedikit darah. Kalau sikit tak apa. Macam darah gusi. Darah gusi tu sikit. Nanam. Macam jerawat kita kan. Jerawat kita ni bila kita becek dia keluar nanam sikit. Dimaafkan. Lepas tu muka setengah orang tu muka jerawat banyak. Bila dia becek dia pergi semayang, okey, dimaafkan. Okey, danur air bisa. Yang kadang campur darah sikit, yang kadang campur nanah sikit tau. Danur. Okey. Dan darah pijat. Darah pepijat atau kutu. Darah kutu. Okey. Kutu ke nyamuk ke yang serangga yang sama saiz dengannya lebih kurang, dimaafkan. Tahi lalat dimaafkan. Tahi lalat ni bukan maksud tahi lalat ni, bukan tahi lalat kulit. Tahi lalat ni lalat yang terbang tu, lalat berok atas kita, dimaafkan. Tahi lalat yang digulit ni bukan, ni nama je tahi lalat, benarnya bukan tahi lalat. Kita panggil apa bahasa saintifik dia tu? Ni tahi lalat betul-betul ori, dimaafkan. Okey. Kalau kita nak kira lalat ni dia umur najis semua satu tempat, kita duduk berjalan semua, dia hingga badan kita, kain kita semua, kita masuk masjid, kita semayang, tak batal semayang kita sebab kapasiti najis yang dibawa oleh lalat tu terlalu sedikit. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam sesuatu yang cair. Bangkai binatang yang darah tidak mengalir. Apa bangkai binatang yang darah tidak mengalir? Semua. Tak mengalir. Apa lagi yang satu dengannya? Cicak darah tak mengalir? Tak mengalir. Apa lagi? Tapak, lilat, lalat. Yang jenis tak mengalir lah. Atau ke dalam air yang sedikit. Dalam air sedikit dia jatuh, darah yang tak mengalir, maka boleh dimaafkan. Cara menyucikan najis ain ialah, najis ain ni najis ketul, ialah dengan cara yang pertama, jika ianya mempunyai ain, kalau ada najis ketul tu, hendaklah dihilangkan ainnya. Buanglah dulu najis tu. Sifatnya itu rasa, warna dan bau. Nak tahu najis ketul tu ada lagi tak ada lagi, diukur dengan 3 perkara: bau, warna dan rasa. Bau saya, bau lagi ni, bau najis ni. Tu. Yang kedua, warna. Tengok kuning-kuning, biasa najis orang. Kuning-kuning, hitam-hitam, biasa tak ayam. Putih hitam, biasa tak cicak. Tu diukur dengan faktor kebiasaan. Okey. Dan bau, kata. Ni bau. Ni macam bau tai ni. Ni macam bau tai. Tu. Bukan seperti kita ambil terasa. Bukan itu. Jangan salah anggap. Rasa ni maknanya kita rasa benda tu masih ada. Mungkin dengan sebab angin, mungkin dengan sebab basah, mungkin dengan sebab kuning-kuning. Kita boleh tengok benda tu dan dijadikan penentuan ada najis ke tak ada najis. Okey. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur dari dihilangkan. Seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Tertinggal rasanya, nak rasa tak boleh dah. Okey. Tidak dimaafkan. Okey, kecuali uzur daripada dihilangkan. Berarti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena tu. Kerak buang, ada najis. Contohnya kita kata kita beli kek yang besar, ujung tu kita rasa sangsi, rasa was-was. Yang najis tak ada najis. Nak kata bau tak bau sebab bau kek tu biji kan. Nanti kita potong bahagian yang kita sangsi tu, potong buang. Ambil yang elok. Okey. Yang ketiga, jika tertinggal warna atau baunya yang sukar dihilangkan.
sekira-kira digosok 3 kali dengan air tidak juga hilang, adalah dimaafkan suci tempat itu. Jika tertinggal warna atau baunya, warna bau masih ada, sukar dihilangkan. Dah basuh 3 kali, gosok 3 kali pun tak juga hilang, maka dimaafkan suci tempat itu. Contoh kapet. Kita bawa anak kecil, bawa baby kecil mari sini, begok. Kita pun ambil sesuatu yang keras, kita buang najis air dia tu. Lepas tu kita basuh sekali, gosok. Ada lagi kuning. Lepas tu ada lagi bau. Sekali, 2 kali, 3 kali. Habis nak buat macam mana? Dimaafkan. Dimaafkan suci tempat itu. Takkan nak buang kapek semua. Bukan nak buang kapek pun. Kapek pun mahal. Kapek ni mahal ni. Tuan-tuan tahu berapa kapek ni? Tahu berapa? 17,000. Semua kapek ni daripada hujung sampai belakang 17,000. Habis takkanlah budak begok seorang tempat sikit tu. Bukan kata budak berak penuh bilik, tak. Budak berak sikit tu, najis dia boleh jadi tertumpah daripada pampers. Jadi sikit ni kita dah basuh dah, bau dia masih ada, kita basuh dah, warna najis dia kuning tu masih ada. Dah 3 kali lah basuh, gosok, sentak, ambil Febreze lagi, syak. Tak payah juga. Dimaaf. Okay. Tapi biasanya kalau kita tengok keadaan begitu, kita basuh lagi. 3 kali basuh tu, kita berhenti kejap, lepas tu kita basuh lagi. Basuh lagi. Hinggalah hilang bau, warna dan rasa. Okay, yang keempat, jika tertinggal warna dan baunya pada satu tempat dari satu jenis najis. Jika tertinggal bau, warnanya pada satu tempat dari satu jenis najis. Kita dah bersih dah, bau dan warna masih ada. Wajib dihilangkan keduanya, kecuali uzur daripada dihilangkan. Kira-kira tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Ini lebih kurang kes tadi ya. Bau dan warna masih ada. Okey. Maka kita buang dulu najis yang seketul tu. Air najis tu kita buang dulu. Okey. Lepas tu basuh-basuh sentak lah. Bau juga, warna masih ada juga. Apa kita basuh pula. Apa? Tak boleh lah nak hilangkan bau dan warna tu kecuali dengan dipotong kawasan. Kalau potong kawasan tu, lompang, lubang, terutama kes kapek ni lah, maka dimaafkan. 91. Cara untuk menyucikan najis hukmi. Cara menyucikan najis hukmi, iaitu yang tidak berjirim dan bersifat. Tidak berjirim dan tidak bersifat, ialah dengan melalukan air 1 kali ke atasnya. Hak tadi najis aini. Najis aini ni najis ketul. Yang kedua najis hukmi. Najis hukmi ni macam kencing tempias. Macam kalau kencing 2-3 titik, kalau darah 2-3 titik. Kalau kena pada tangan kita, basuhlah. Sekali basuh, tak apa dah. Sebab dia bukan kuantiti yang banyak, dia najis hukmi lah. Sekali basuh lah. Cara nak hilangkan najis hukmi, najis yang tidak berjirim, bukan benda seketul, bukan najis ketul, atau bukan najis yang banyak cairan dia tu, yang tak ada sifat. Ini najis yang mendatangi kita. Okey, iaitu dengan melalukan air 1 kali ke atasnya. Kali basuh. Okey. Ataupun dalam atas lantai sekali lalu air je. Ataupun atas semen tu kita kata sekali mop air. Kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan minum,
yang tidak makan makanan dan minuman selain daripada susu secara mengenyangkan dan sebelum cukup tempoh umurnya 2 tahun, cara nak menyucikannya hanya dengan dipercikkan air di atasnya sekira-kira rata. Ini budak umur tak sampai 2 tahun lagi, dan dia makan minum susu badan mak ataupun susu ni kita bagi susu lembu, susu kubau. Kalau dia kencing, macam mana? Dipercikkan air di atas najis berkenaan sekira-kira rata, serta dilapkannya sehingga tidak ada basah yang mencerai padanya, dan dituangkan air di atasnya walau tidak mengalir. Air kencing itu mana ambil air lah atas tu, atau uci lah, atau basahkan kawasan sekitar yang ada najis tu. Sebab apa? Sebab najis budak ni umur 2 tahun, dia tak makan apa-apa bahan makanan minuman selain daripada susu. Dia dikira sebagai bukan najis yang mutawassithah, dikira sebagai najis yang ringan. Air kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa. Air kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa yang memiliki 2 alat kelamin. Kanak-kanak yang memiliki 2 alat kelamin wajiblah dibasuh. Okey. Sebab tu kena tengok kanak-kanak tu 2 tahun ke bawah, cara pucik air, basuh kawasan kencing dia tu atas lantai. Tapi kalau 2 tahun ke atas, ini wajib dibasuh. Okey. Cara membasuh najis. Cara membasuh sesuatu yang terkena najis ialah mencurahkan air ke atasnya jika airnya sedikit. Tidak suci dengan cara memasukkan sesuatu yang kena najis itu ke dalam air untuk menyucikannya. Kita ambil air, kita jiru, kita basuh. Bukan kata tangan kena najis, celup dalam bekas. Bukan. Okay. Yang kedua, air yang banyak boleh menyucikan sesuatu yang terkena najis, sama ada air itu dicurahkan ke atasnya atau memasukkan sesuatu yang terkena najis ke dalam air untuk disuci. Kalau air banyak, kalau kita kata air banyak, kita ambil air itu, kita basuh, selesailah. Ataupun kalau air banyak juga, macam kolam, macam sungai, macam tasik, tercelup tangan, basuh. Celup tangan basuh, air itu tidak jadi mutanajis sebab dia kapasiti air itu banyak. Najis mughallazah dan penyucinya. Cara menyucikan najis anjing, najis babi dan keturunan salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Anjing babi dan najis yang keluar daripada kacukan binatang dari anjing babi, maka kita kena basuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Ini jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghtasil sab'an ulahunna bil turab." Apabila anjing menjilati bekas minuman kamu, maka hendaklah kamu melakukan 7 kali basuhan, salah satu dengannya dengan tanah. Ini adalah satu kewajipan. Pada anjing minum bekas minuman je. Kalau kata kita tak ada air dengan besin atau dengan baldi di luar rumah, kalau tak ada air hujan ke apa semua sekali, lepas tu anjing mari jilat air. Bukan dia jilat bekas, dia jilat air. Jilat air. Nabi kata basuh dengan 7 kali basuhan. Nak basuh bekas tu 7 kali basuhan. Padahal anjing jilat air dalam bekas. Kalau kita nak guna bekas tu dikategorikan sebagai suci, maka kena basuh dengan 7 kali basuhan. Air tu kena buang. Kerana terbit dalam hadis yang sahih juga, Nabi kata bila anjing mari jilat bekas minuman atau makanan kamu, maka air itu hendaklah dibuang, maka bekas berkenaan dibasuh 7 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Ini ada sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan jadi hujah dalam mazhab kita, 4 mazhab pun. Ada setengah orang ini dia kata tak ada apa nak buang-buang, kata tak logik ya, hadis ni tak logik. Dia fikir logik kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lebih daripada itu. Okey.
Jika dibasuh dalam air yang mengalir lagi keruh adalah memadai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanam. Air itu air keruh. Macam kita kata air pasca banjir. Air keruh. Kita tak dapat dah air bersih macam ni, air keruh. Jadi bekas makanan atau minuman yang dijelati anjing ke babi tadi, kita lalukan air itu dengan 7 kali basuhan. Dah memadai walaupun tidak dikenakan tanam pada basuhan berkenaan. Yang ketiga, jika air najis mughallazah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya, adalah dikira sekali basuh dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Kalau air najis mughallazah tu, najis anjing atau najis babi atau jilatannya, atau darahnya, itu tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya, kena basuh 20 kali. Contohnya adalah dikira sekali basuh. 20 kali itu kira sekali basuh. Lepas tu dan hendaklah ditambah 6 kali lagi. Okay. Ini biasanya dalam kes najis yang banyak. Contohnya kita parking kereta dekat rumah kita ataupun dekat belakang rumah kita tu ada kebun. Babi mari ni dalam 40 ekor babi. Berak ada kena tayar, berak ada kena bonet, berak ada kena tu, kena ni panjat atas. Jadi banyaklah tai-tai babi tu. Kena kereta kita. Kita basuh tu walaupun kita basuh banyak kali, sentar banyak kali apa semua, dikira sekali. Ataupun hujurnya campur 6 lagi. Jadi 7 juga. Ni dalam kapasiti yang banyak. Jika najis mughallazah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah. Okey, mengikut pendapat yang asah, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau najis mughallazah kena bumi. Kena bumi. Okey? Tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah. Kalau kena bumi tak apa, tak payah. Kena basuh bumi pula. Kena bumi tak payah. Ambil najis mughallazah babi anjing itu, ambil gali lubang, tanam, buang. Kalau kita capak dekat tempat-tempat lain, gitu. Okey. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughallazah adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh. Air yang digunakan untuk basuh najis mughallazah dikira suci setelah suci tempat yang dibasuh. Kalau kita ambil barang yang kena najis, kita kata ini beg, baju yang kena najis, kita basuh-basuh air tu, air yang jatuh tanah tu suci. Benda ni dah bersih dah, air tu bawah tu suci. Okey. Lagipun bawah tu ada ejen tanah. Okey. Jika ianya tidak berubah, kalau tak berubah bau, tak berubah warna, tak berubah rasa lah, dan tidak bertambah timbangannya setelah ia dialihkan dari tempat basuhan tadi dan ditolak kadar yang meresap pada tempat basuhan dan kadar yang keluar dari kotor-kotor yang suci, dinamakan air itu musta'ma. Air itu air musta'ma, iaitu air yang telah digunakan untuk menyucikan najis. 96. Arak yang menjadi cuka. Arak yang menjadi cuka. Arak boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Ini fakta semula jadi. Tidak boleh dimasuk sesuatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ianya tetap dihukum tidak suci. Agak tukar dengan fakta semula jadi cuka, jadi suci, mana ambil manfaat lah. Okey. Dan tidak boleh dimasuk dalam sesuatunya. Arak jadi cuka tadi tu, jika dilakukan, ia tetap dihukum tidak suci. Ini hak berlaku secara semula jadi, berlaku secara tabiat. Bila dibuang sebelum ianya menjadi cuka, tetap suci cukanya. Okey. Bila dibuang belum ianya menjadi cuka, tetap suci cukanya. Okey. Jika dimasukkan tuak dalam cuka dan tidak menjadikannya gila, tidak menjadikannya mabuk, okey, sucian cukanya. Dimasukkan tuak dalam cuka
tuak dimasukkan dalam cuka. Tuak tadi lah, bukan air tuak air nira kelapa ni, bukan. Tuak yang dimasukkan di sini ialah anggur yang diperam dengan air. Anggur yang diperam dengan tamar. Air yang diperam tamar tu. Itu yang jadi tuak. Bukan kata tuak nira kelapa. Jangan salah faham. Okey. Tapi kalau tuak di Indonesia maknanya apa? Tuak tempat kita ni biasa air tuak. Kalau kita pergi Kelantan tu dekat dengan macang tu, air tuak. Kita pun kata gila dia ni jual arak tu berjalan. Kata Kelantan sambil muka. Tak faham bahasa. Tapi kalau kita pergi Indonesia, tuak tu maknanya arak. Arak boleh menjadi suci bila tukar menjadi cuka dengan sendirinya. Okay? Jika dimasukkan tuak dalam cuka dan tidak menjadikannya gila, mabuk, maka cuka tu dikira suci. Itu maksud sucian cuka ni. Cuka tu dikira suci. Jika ianya gila, apa ianya gila? Mana tuak masuk dalam cuka tu boleh memabukkan. Tuak campur cuka, minum mabuk kuning. Itu jadi gila. Kalau dah mabuk gila. Tu, cuka itu menjadi najis. Okay. Hatta kalau kita kata air karbonat ni, Mountain Dew campur dengan 100 plus. Kalau minum mabuk, najis. Minum mabuk juga tetap dikira arak sebab kemabukan tu. Ada setengah orang boleh minum, ada setengah orang tak boleh minum. Saya pernah minum masa muda-muda dulu. Main bola ni. Main bola masa umur 16, 15 padahal dia orang buat tournament tak tu ahad, tournament sekolah. Jadi dah tengah hari tu bila dah haus, dia orang belanjalah, kita tim menang ni, belanjalah. Boleh masuk separuh akhir. Belanja ada beli oreng Kelantan. Oreng Kelantan, ada sarsi Kelantan yang botol macam botol budu tu. Murah je tu dulu 50 sen je. 50 sen botol tu. Jadi kawan ni bagi sikit. Ni minum. Ni minum. Minum oreng, minum sarsi ni macam pening aja. Tak boleh main bola. Tengok bola 7 biji. Ya, tengok orang macam ni pun pening. Kenapa aku pening ni? Kenapa pening kali kamu ni? Kenapa ni? Ni tentu ada orang sabotage striker. Sabotage. Tak boleh main. Perlawanan akhir tak boleh main. Walaupun tim menang tapi tak boleh main ya. Kalau ada orang sabotage, dia suruh minum ni. Jadi mabuk. Itu tak sengaja. Ini masalah ni dicampur cuka dengan tuak. Dia tahu dah ni nak kaya ni, nak power, nak minum. Mabuk. Maka jadi najis. Bekas itu jadi najis dan perbuatan memabukkan itu adalah haram. Cuka yang menjadi suci menyebabkan bekasnya juga menjadi suci. Asalnya anggur yang diperam. Hari ni jadi arak. Dah 3 hari lagi tukar jadi cuka. Maka bekas tu jadi suci. Dan arak yang diperam tukar jadi cuka juga halal untuk dimakan. Habis. Ada soalan? Ada yang tanya? Ada tak jelas? Sekarang ni ni kita belajar tentang najis. Bagaimana nak menyucikan najis. Ahli orang meninggal. Ahli orang meninggal. Kalau daripada mulut ni tak najis. Kalau daripada perut najis. Macam mana? Doktor akan mengesahkan sama ada ahli orang meninggal ni keluar daripada mulutnya atau daripada perutnya. Doktor akan sahkan. Okey? Kopi tak ikut saya tu. Kopi, dia buat kopi. Kopi luwak. Dia kopi luwak ni Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus. Tapi bersyarat. Asalnya kopi luwak ni dia orang tanam kopi. Kopi bakar baik lah. Lepas tu dia orang lepaskan musang. Lepaskan musang. Untuk musang cari biji kopi yang gugur pada malam hari. Jadi musang kuti biji kopi, musang telan. Lepas tu musang berak. Dia orang ambil biji kopi yang musang berak tu, dia orang jemur, bersih, dia orang jemur.
Lepas tu dia orang proses jadi kopi. Jadi soalannya biji kopi sebenarnya, biji kopi itu dia tempurung dia tu keras. Biji kopi yang dalam tu. Adapun hak kat luar tu itu biasa je. Tapi biji kopi hak dalam tu itu yang kau. Jadi masalahnya tempurung biji kopi itu cukup keras ataupun tidak untuk menghalang najis musang berlumuran dengan biji kopi yang berada di dalam. Jadi dia mendapat taklimat pakar, dia kata tempurung biji kopi tu yang menahan biji kopi yang dalam tu adalah keras dan mustahil tahi musang ni bercampur dengan biji kopi yang dalam tu. Jadi kalau gitu, hak mutanaji masuk pada kaedah tadi. Ni, masuk pada kaedah 51 bawah sekali. Ulat atau cacing dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubur dan dubur. Tak kira kubur dubur orang ke, kubur dubur tahi musang ke. Kalau kita sendiri lah, kita ambil biji kopi, kita telan, lepas tu kita berok. Lepas tu berok keluar biji. Berok tu keluar 7 biji kopi. Kita pun basuh 7 biji kopi, asingkan najis dengan biji kopi tu, kita jemur, kita kering. Lepas tu kita tumbuk, campur ni buat kopi Abang Zam. Mak Abang Zam yang merah, kopi Abang Zam, kita kata. Kopi Zam-Zam ala Azam. Kopi sebuah power. Contohnya. Kalau kita boleh asingkan najis dengan benda tu, benda ni benda keras, tengok tu. Seperti biji-bijian yang jika ditanam nescaya tumbuh, ia adalah mutanajis. Mutanajis mana? Najis dia lain, benda ni lain. Betul boleh bersih, boleh asingkan. Suci jika dibasuh. Jadi kopi itu, biji kopi itu yang tempurungnya keras tu, tak, kalau boleh asingkan dengan najis, boleh basuh dan suci untuk digunakan. Tapi masalahnya, mengapa kopi luwak tu lebih kal daripada kopi biasa? Kalau tak bercampur tahi musang dengan biji kopi tu, kenapa kopi luar ni lebih kau daripada kopi yang tak bercampur? Padahal biji kopi yang sama. Kopi luar ni RM50 secawan, RM50 secawan. Ni cawan ni RM50 secawan. Kenapa lebih sedap, lebih kau berbanding biji kopi yang biasa, di tempat yang biasa, tempat yang sama. Cuma yang ni masuk perut tahi musang, yang ni tidak. Itu. Yang kedua, siapa boleh pastikan bahawa tahi musang dengan biji kopi yang dalam tempurung keras tu tidak bercampur? Siapa boleh pastikan? Ada badan untuk memantau, ada badan untuk menapis, ada badan untuk menyaring? Tak ada. Kalau tak campur tak sedap. Kalau tak campur, kopi biasa ya. Apa beza kopi tahi musang? Sebab campur tahi je. Campur tahi engkau. Itu yang istimewa. Lepas tu pengusaha kopi luwak semuanya percaya Nur Alif. Boleh percaya ke? Percaya Nur Alif ni. Percaya Nur Alif ni. Percaya apa? Percaya. Jadi walaupun majlis fatwa kata kopi luwak musang tu adalah harus, benarnya bersyarat. Syarat ni, kalau biji kopi itu keras, boleh diasingkan antara najis dengan biji kopi itu, tidak berlumuran, tidak bercampuran, maka hukumnya harus. Kalaulah tempurung biji kopi itu pecah, menyebabkan tahi musang bercampur dengan biji kopi itu, maka hukumnya haram kerana benda itu mutanajis. Jadi soalnya, siapa yang nak memastikan benda itu? Penguat kuasa halal ni dia pergi sebulan dua kali. So dia orang boleh prepare. Dia dah agak dah. Kadang main hello je. Hello Pak Syekh, prepare, ready. Kita nak pergi buat inspection. Dia pun pergi. Lepas tu orang buat inspection ni, token-token ni memang bagi bagi Samsung Galaxy Note 1 seorang. Okey. Bagi iPad 1 seorang. Okey, kita bagi duit sekali inspection tu. Berapa orang nak bagi? 3 orang. Okey. Minum lepas, minyak lepas, tu lepas. Lepas tu inilah buah tangan iPad dari kami. Oh yo. Jadi akan datang 2-3 bulan lagi orang ni nak pergi pula sebab ada imbuhan, ada ganjaran.
Berbanding dengan company-company yang agak gerikut sikit. Kecuali lah badan pemantau pemprosesan kopi luar tu ada di situ. Cover 24 jam. Nah, gua kira shift ni, shift pagi ni, shift petang ni, shift malam ni, shift. Dia tak ada ruang untuk menipu. Tak ada ruang kan? Lagi apa yang menyebabkan, tengok faktor, apa yang menyebabkan kopi luar ni lebih kau daripada kopi biasa? Sebab tai. Tai Musa. Saya tinggal di Gua Musa. Tak pernah jumpa kopi tai Musa. Cuba tulis kat situ kan, kopi luar, kopi tahi Musa. Tulis itu. Nama pun jijik dah. Macam tak ada benda lain nak minum. Nak minum tahi je. Tak ada benda lain. Kopi tahi Musa. Kalau tahi itik lah, tahi itik. Tahi itik ni kuih. Kuih tahi itik. Kalau kita pergi pasar Kota Baru dan juga pasar apa sih? Dekat Jalan Kelocor Masjid Muhammadi tu. Panggil pasar apa itu? Itu ada macam-macam jenis kuih tradisional. Makcik, kuih tahi itik RM5. Bagi biasa. Tapi Tok Guru ni asyik dia letak nama, tukar nama jadi kuih 1000 bulan. Tak glamour. Orang still panggil tahi itik. Tahi itik RM5. Apa makan tahi itik? Kuih. Hari ni betul-betul tahi Musa. Saya duduk Gua Musa tak pernah jumpa kopi tahi Musa. Allah. Banyak benda lagi kita makan. Quran suruh kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah hasil masuk daripada bumi ini benda yang halal lagi suci. Atas kertasnya dia kata kopi luwak tu suci. Itu atas kertas bro. Pemprosesan, pemantauan, penyeliaan, siapa nak memastikan? Dan ramai orang sekarang ni tak jujur. Ramai penipu. Okey. Test. Semua sikit lagi. Diharamkan ketika junub, jika berhadas besar dan hadas kecil. Beberapa perkara. Perkara haram ketika junub ialah menunaikan sembahyang fardu atau sunat. Ketika kita berhadas besar, nak sembahyang fardu mai sunat, haram hukum dia dan berdosa. Yang kedua, membaca Al-Quran yang tidak dinasahkan pembacaannya, walau satu ayat, satu huruf. Kita dah mesra dengan isteri kita, lepas tu duduk relax nak tunggu subuh, baca ayat Quran ni haram. Sebab kita dalam keadaan berjunub. Okay? Walaupun apa? Walaupun satu ayat haram, walaupun satu huruf haram. Sama ada secara sir, secara perlahan, baca perlahan, atau jahar, atau bacaan yang dibunyikan suara, dinyaringkan suara. Keterangan, tidak haram dan tidak makruh membaca Taurat dan Injil. Taurat Injil baca tak apa, sebab dia bukan Quran. Tapi soalnya Taurat Injil ada ke sekarang? Ada pun tokok tambah habis ya. Apa nama? Padri kita kata, padri Kristian sekarang, atau rabai Yahudi sekarang ni. Mereka bukan ahli kitab, mereka orang kafir. Bahkan dengan kitab yang dipegang oleh mereka tu, tok nenek moyang mereka dah ubah takut lama. Ahli kitab ni dah, ahli kitab ni pegang pada kitab-kitab hak betul. Hak dulu Taurat hak betul, Injil hak betul. Berapa orang je hak pegang ya? Nabi Isa sendiri pun berapa orang yang jadi pengikut dia? Ada orang ada orang di KL baru ni, dia kahwin dengan seorang wanita Germany. Wanita Germany tu Kristian, macam Kristian Orthodox lah. Kristian pakai tudung, jadi padri padri wanita. Yang nak kahwin ni lelaki Melayu Muslim. Dia buat permohonan untuk kahwin. Jadi kau tolak mana boleh kahwin, nak kahwin Kristian. Lepas tu yang lelaki ni pula kata, Kristian dia ni ahli kitab. Jadi Imam Qadi tak nak proses. Lalu dia pun pergi jumpa mufti wilayah. Mufti wilayah kita sekarang ni, mufti wilayah pun kata, ya memang ahli kitab ada lagi sekarang. Lepas tu keluar surat menikah dua orang. Muslim, laki Muslim Melayu kita menikah dengan Kristian ahli kitab daripada Germany. Menikah bila nak daftar rekod resmi dengan JPN tak terima.
Dia bawa surat daripada mufti wilayah. Mufti wilayah tak terima. Apa nama ni, JPN tak terima. Kita tak terima surat daripada mufti. Yang kita terima adalah arahan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan.